Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 2 ingin membentangkan tajuk kami iaitu Kurikulum Design. Saya Muhammad Iman bin Jamaluddin ingin menyatakan terlebih dahulu definisi Kurikulum Design itu sendiri. Jadinya terdapat 2 tokoh yang mendefinisikan Kurikulum Design iaitu Hilda Tabah dan juga Johnson Jr. Menurut Hilda Tabah 1962, Kurikulum Design is a statement which identifies the elements of a curriculum, states what their relationships are to each other, and indicates the principle of organization and requirement of that organization for the administrative conditions under which it is to operate. Okay, maksudnya di sini adalah menurut Hilda Tabah 1962, reka bentuk kurikulum adalah pernyataan yang mengenal pasti unsur-unsur kurikulum yang berhubung kait antara satu sama lain. Okey, unsur-unsur kurikulum ni atau lebih dikenal sebagai component of design. Ini terbahagi kepada 4 iaitu objektif, konten, pengalaman pembelajaran dan juga penilaian. Okey, untuk empat bahagian ini akan diterangkan lebih lanjut oleh Hafizuddin dan juga Ikhwan. Okey. Hilda Tabah juga menyatakan bahawa dan meliputi prinsip-prinsip organisasi dan keperluan organisasi itu untuk berjalan. Okay, maksudnya di sini organisasi ini saya boleh beri contoh sekolah. Okay, sekolah. Bagaimana sekolah tersebut mereka bentuk kurikulum dan keperluan organisasi supaya sekolah itu dapat berjalan dengan lancar. Okay. Johnson Jr. 1969. An arrangement of selected and ordered learning outcomes intended to be achieved through instruction. Maksudnya di sini susunan hasil pembelajaran terpilih dan teratur yang ingin dicapai melalui pengajaran. Okey. Kita boleh kaitkan dengan belum taksonomi. Yang mana belum taksonomi ini terbahagi pada 6 iaitu remember, mengingat, understand, memahami, apply, mengaplikasikan, analyze, menganalisis, evaluate, menilai dan juga create iaitu mencipta. Okey, untuk yang kedua, an arrangement of selected and ordered learning experiences to be provided in an instructional situation. Maksudnya di sini susunan pengalaman pembelajaran terpilih dan teratur dalam situasi pengajaran. Okey, kita boleh sebagaimana yang kita tahu, doktor telah terangkan berkenaan dengan learning objective dan learning experience ataupun learning activity dan juga learning experience sering berkait rapat kerana kalau tiada learning experience ataupun tiada learning activity takkan menjadikan itu sebagai satu pengajaran. Okey. Untuk bahagian yang ketiga, a scheme for planning and providing learning experiences. Skema untuk merancang dan menyediakan pengalaman pembelajaran supaya menjadi lebih bermakna. Okey. Untuk bahagian ni, macam mana guru tersebut ataupun pembina kurikulum itu menyampaikan kepada pelajar supaya pelajar itu dapat menerima input yang telah diberikan dengan baik. Okey. Berdasarkan definisi untuk kedua-dua tokoh ini, saya dapat menyatakan bahawa dalam merancang kurikulum sama ada secara keseluruhan ataupun dalam unit-unit tertentu ataupun skop-skop yang tertentu, kita perlu merancang perjalanan intelektual untuk pelajar kita untuk yang merangkumi siri pengajaran yang mengakibatkan mereka belajar apa yang kita mahu belajar. Maksudnya di sini mereka belajar apa yang pembina kurikulum itu ajarkan. Okey, sekian saja daripada saya. Saya berikan kepada Hafizuddin dan juga Ikhwan untuk menerangkan lebih lanjut berkenaan dengan component of design. Sekian. Okay, terima kasih kepada Iman atas pembentangan sebentar tadi. Jadi saya bersama dengan Ikhwan akan meneruskan tentang component of design. Jadi komponen itu merupakan bahagian yang melengkapi ataupun mencukupkan sesuatu. Jadi component of design ni adalah komponen yang akan mencukupkan apabila mereka bentuk suatu kurikulum itu. Dan apabila mereka bentuk kurikulum tu, kita kena mengambil kira falsafah dan teori pembelajaran untuk menentukan sama ada kurikulum yang kita bina itu bersesuaian dengan pelajar, masyarakat serta komuniti.
Jadi terdapat 4, iaitu yang pertama aims, goals and objectives, yang kedua content, yang ketiga learning experience, dan yang keempat evaluation. Jadi saya akan menerangkan tentang aims, goal and objectives serta content. Untuk aims, goal and objective, school curriculum should enable students to attain knowledge, skill and attitude. Maksudnya di sini sekolah, kurikulum sekolah perlu membenarkan atau memberi student untuk mereka mempunyai ataupun mengambil input seperti pengetahuan, kemahiran serta tingkah laku yang baik. So educator must determine what student must learn for success in school, on the job and in life. So kita sebagai educator, sebagai pendidik perlu menetapkan apa yang student perlu belajar untuk mereka berjaya di alam persekolahan, alam pekerjaan serta dalam hidup mereka sendiri. Jadi untuk tujuan, kita pergi pada tujuan dahulu. Tujuan ni merupakan satu perkara yang dilakukan atas bersebab. Jadi apabila kita hendak mereka suatu kurikulum itu, kita kena tahu apakah sebab yang kita ingin lakukan. Okey, untuk goals, matlamat, apabila kita ingin mereka kurikulum untuk pendidikan, kita kena ketahui apakah matlamat yang ingin kita tetapkan apabila kita berjaya mereka bentuk kurikulum ini, dan juga objektif ataupun sesuatu yang khusus yang ingin dicapai. Maksudnya apabila kita sebagai pereka kurikulum ni, apakah yang kita inginkan semasa hasil pembelajaran ataupun hasil selepas menjalankan kurikulum ini. Jadi dalam penetapan objektif ni, kita sebagai pereka bentuk kurikulum, kita kena ambil 3 perkara ataupun 3 kriteria untuk kita menetapkan objektif tersebut. Yang pertama, apa pelajar perlu tahu. Maksudnya apakah yang pelajar perlu tahu pada peringkat umur mereka dan yang sesuai dengan tahap mereka lah. Dan yang kedua, apakah pembelajaran yang sesuai untuk masyarakat. Bermaksud metod apakah yang sesuai digunakan mengikut masyarakat setempat. Jadi ia tidak akan secara langsung menyusahkan serta membebankan masyarakat sendiri untuk untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, apakah subjek khas yang dianggap penting kepada akademik mereka. Maksudnya apakah subjek-subjek khas yang mereka anggap sebagai penting ataupun boleh dikatakan sebagai subjek yang kritikal, seperti matematik, English dan sebagainya. Jadi kita kena tetapkan objektif yang sesuai bagi mereka supaya mereka dapat ilmu pengetahuan yang ingin kita sampaikan daripada kurikulum yang kita bina itu. Jadi untuk pembinaan sesuatu kurikulum tu, tujuan, matlamat dan serta objektif yang jelas perlu kita lakarkan ataupun hasilkan supaya kurikulum tersebut tidak terpesong dan juga dapat disampaikan dengan baik kepada pelajar. Okey, yang kedua merupakan konten ataupun isi kandungan. Jadi kita sebagai pereka bentuk kurikulum perlu mengetahui apakah kandungan yang sesuai yang perlu kita masukkan dalam kurikulum tersebut supaya kita tahu ataupun kurikulum yang kita ingin sampaikan itu dapat diperoleh oleh pelajar itu sendiri. Okay, content or subject matter is a group of fact, concept, generalization, principle and theories. Jadi maksudnya content ni mempunyai fakta, konsep, pengetahuan umum, prinsip serta teori di dalam tersebut. Jadi kita kena merangkumi faktor-faktor ini atau grup-grup ini dalam kandungan tersebut. And curriculum content provide or should provide student with opportunity for discovering knowledge and relating it to the real world. Maksudnya
Dalam kurikulum ni kita kena libatkan sekali dengan para pelajar supaya pelajar tu dapat discover sendiri ilmu pengetahuan dia dan dapat digunakan dalam kehidupan mereka sebenar. Jadi dalam pemilihan kandungan tu amat pentinglah untuk kita ketahui kandungan yang kita pilih tu bersesuaian dengan para pelajar. Dan memastikan para pelajar dapat pengetahuan dengan cara progresif serta logik akal mengikut tahap pendidikan daripada satu tahap ke tahap yang lain. Kalau di sini boleh saya bagi contoh, jika kita sebagai mereka bentuk kurikulum ingin membina kurikulum berdasarkan subjek matematik pada sekolah rendah. Jadi kita kena ketahui pada tahap darjah 1 apakah pelajar yang perlu, apakah kandungan yang sesuai dengan pelajar tahap tahun 1. Contohnya mungkin matematik 1 sampai 1000, 1 sampai 100 untuk darjah 1, dan apabila meningkat ke darjah 2 mungkin mereka akan mengetahui ataupun kandungan yang boleh kita masukkan dalam kurikulum matematik ialah 1 sampai 1000 serta penambahan dan penolakan. Dan begitu jugalah pada darjah meningkat ke darjah 3, kandungan itu akan saya tak langsung meningkat ataupun mengikut tahap-tahap keperluan pengetahuan mereka. Jadi setakat itu sahaja untuk objektif serta konten. Saya serahkan kepada Ikhwan untuk menerangkan tentang learning experience serta evaluation. Terima kasih Hafizuddin. Sekarang saya Muhammad Ikhwan Hakim akan terangkan dua komponen yang seterusnya iaitu learning experiences dan juga evaluation. Seperti yang kita lihat dalam slide, itu merupakan definisi daripada curriculum terminologi UNESCO yang bermaksud a wide variety of experiences across different contexts and settings which transform the perception learner, facilitate conceptual understanding, skill, emotional qualities, nurture the acquisition of knowledge, skill and attitude. Dan apabila kita mendalami maksud ni, kita dapat mengetahui bahawa pengalaman pembelajaran tu sebenarnya ia mengubah persepsi, ia memudahkan pemahaman konsep, dia menghasilkan kualiti emosi dan memupuk perolehan pengetahuan, kemahiran dan juga sikap. Dan seterusnya kita akan pergi kepada definisi yang diterangkan oleh Tyler. Dapat bahawa learning experiences ni merupakan interaction between the learner and the external condition in the environment to which he or she can react. Maknanya learning experiences ni merujuk kepada interaksi pelajar dengan keadaan luar di persekitaran, di mana dia, pelajar, boleh bertindak balas. Dan pembelajaran dan juga learning experiences tu berlaku melalui tingkah laku pelajar yang aktif. Maknanya dekat sini untuk dapatkan learning experiences tu, seseorang pelajar tu perlulah aktif di dalam kelas di mana mereka perlu melakukan interaksi bersama guru. Dan sebenarnya Tyler berdapat bahawa guru mempunyai kesukaran untuk menghasilkan learning experiences yang sesuai ataupun yang kita kata efektif untuk memupuk pelibatan aktif pelajar dalam proses pembelajaran untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Oleh itu, sebenarnya Tyler menggariskan 5 prinsip umum berkaitan dengan learning experiences. Kita pergi prinsip yang pertama, iaitu yang pertama adalah learning experiences tu sepatutnya memberi peluang kepada pelajar untuk mempraktikkan apa yang kita mahukan, apa tingkah laku yang dikehendaki. Contohnya macam kalau kita nak mengembangkan kemahiran untuk menyelesaikan masalah, untuk menyelesaikan kemahiran-kemahiran yang berfikir aras tinggi. Jadi, pelajar harus diberi peluang ataupun diberi soalan-soalan yang hebat supaya mereka dapat belajar bagaimana untuk mereka menyelesaikan masalah. Seterusnya, prinsip yang kedua adalah satisfaction, kepuasan. Ini bermakna learning experiences tu mesti memberi kepuasan kepada pelajar. Pelajar perlu rasa pengalaman untuk mereka kembangkan ataupun mengekalkan minat pelajar. Kalau mereka tak ada pengalaman tu, jadi dia akan tidak memuaskan atau menghalang kefahaman dan pembelajaran mereka. Yang ketiga
adalah fit. Fit ada sesuatu learning experiences yang perlu diberi kepada pelajar mestilah sesuai dengan kebolehan pelajar. Jadi maknanya guru tu perlu tahu aras pengetahuan mereka baru boleh memperkenalkan pengetahuan yang baru. Dan yang keempat, learning ni perlu mencapai objektif yang sama. Contohnya dalam sesuatu topik sudah tentu ada hasil pembelajaran ataupun objektif pembelajaran. Justru apa sahaja learning experiences tersebut mestilah mengikut apa objektif yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, prinsip yang terakhir, learning experiences ni harus mencapai beberapa hasil pembelajaran. Contohnya semasa pelajar memperoleh satu pengetahuan tentang satu subjek ataupun sesuatu konsep, mereka dapat integrasikan pengetahuan mereka dalam beberapa bidang untuk memenuhi lebih daripada satu objektif. Dan untuk satu contoh di mana contohnya situasi lah. Contohnya dalam subjek sains berkaitan dengan nutrisi. Dan objektifnya adalah setelah mengkaji fungsi organ dalam tubuh badan manusia, pelajar akan dapat memahami fakta dan prinsip pemakanan yang penting. Jadi apa learning experiences yang perlu ada dalam pembelajaran tersebut? Ini adalah contoh, saya ada 6 contoh. Yang pertama adalah pelajar pertama sekalinya perlu mengkaji dan dapat mengelaskan makanan kepada 4 kumpulan makanan asas. Jadi mereka tahu apa protein, apa karbohidrat dan lain-lain. Terusnya, sifat dan kebaikan pemakanan yang terdapat dalam setiap kumpulan. Jadi dia tahu kalau ambil protein lebih, apa manfaat. Kalau dia ambil lemak, apa kelemahan yang berlaku. Dan yang ketiga, seterusnya, pelajar perlu explore mengenai pemakanan itu sendiri. Setelah explore, pelajar perlu melakukan penyelidikan mengenai hubungan antara pemakanan dengan kesihatan. Macam tadi dia dah tahu apa kelebihan dan kelemahan untuk setiap kumpulan asas makanan tu. Jadinya terus dia akan dapat selidik. Maknanya benda itu betul atau tak. Dan yang kelima, lepas mereka melakukan penyelidikan, tentulah mereka dapat hasilkan kesimpulan berkaitan kesan pemakanan dan juga kesan pemakanan yang tidak baik dan juga pelbagai penyakit yang berkaitan dengan pemakanan. Dan yang paling terakhir sekali, pelajar dapat membuat nota berkaitan dengan hubungan antara pemakanan dan juga kesihatan. Dengan learning experiences iaitu komponen yang ketiga, seterusnya kita akan beralih ke komponen yang keempat iaitu evaluation. Seperti yang kita nampak dalam slide, itu adalah definisi daripada Wharton and Sanders. Dia menyatakan bahawa evaluation ni adalah the formal determination of the quality, effectiveness or value of a program, product, project, proses, objektif ataupun kurikulum itu sendiri. Dan bila kita terjemahkan, evaluation ni merupakan proses penentuan formal mengenai kualiti, keberkesanan atau nilai program ataupun kurikulum itu sendiri. Dan kurikulum ini melibatkan inquiry dan judgement method. Ada 3. Yang pertama adalah menentukan standard untuk menilai kualiti dan memutuskan sama ada standard tersebut capai, maknanya standard tersebut harus relatif ataupun mutlak lah, dapat dicapai ataupun tidak. Seterusnya, proses dalam evaluation ni ia mengumpulkan maklumat yang relevan. Dan yang ketiga, proses evaluation ni ia menerapkan standard untuk menentukan kualiti. Seterusnya kita akan pergi apa pula yang dikatakan oleh Talmish. Talmish mengemukakan 5 jenis persoalan yang perlu dipertimbangkan dalam menilai kurikulum. Yang pertama, kita ada persoalan intrinsik. Intrinsik ni dia menekankan goodness and appropriateness. Program, kurikulum ataupun learning experiences itu sendiri. Maknanya kurikulum yang dalam perancangan ataupun kurikulum yang sedia ada akan terlibat dalam proses persoalan intrinsik ni. Seterusnya, persoalan mengenai instrumental. Persoalan mengenai instrumental ni melibatkan soalan what is the curriculum goods, kesesuaian and who is
curriculum intended audience. Maknanya apa kesesuaian dan untuk siapa kurikulum ini perlu. So dia ada dua persoalan dari situ mengenai instrumen. Dan pergi kepada persoalan komparatif. Komparatif ni kita nampakkan compare dekat situ. Jadi komparatif ni secara tidak langsung kita boleh katakan perbandingan. Kita boleh katakan adakah program baru ataupun learning yang baru dalam kurikulum yang dicadang ada lebih baik ataupun yang lama lagi baik. Adakah learning experience ataupun pengalaman-pengalaman pembelajaran yang kita perlu buat tu sepatutnya diganti ataupun tidak. Tapi kebiasaannya untuk program baru ini yang dicadang ataupun dicipta kita lakukan sebab kita dapat rasa ada kelemahan. Jadi saya rasa yang itu komparatif ni cuma untuk membandingkan apakah kelebihan projek ataupun kurikulum yang sedia ada dengan kurikulum yang baru yang ingin dilakukan. Yang seterusnya adalah idealization. Ini adalah mengenai kaedah untuk meningkatkan kurikulum. Yang semestinya kurikulum evaluators ni, orang-orang kurikulum tidak seharusnya bimbangkan untuk menentu sama ada apa yang dirancang benar-benar berlaku. Tetapi mereka seharusnya melihat dari segi cara ataupun membuat ataupun mengekalkan program atau kurikulum itu sebaik yang mungkin. Dan mereka perlu mempertimbangkan maklumat mengenai bagaimana program atau kurikulum ini berfungsi, buat refleksi dan cari alternatif untuk menambah baik program dan juga kurikulum. Dan yang decision value. Decision kait dengan 4 persoalan, maknanya selepas mencapai keempat-empat persoalan yang tadi tu, barulah kita akan masuk kepada persoalan yang kelima iaitu decision value. Sekiranya keempat-empat tu telah dilakukan, baru kita masuk ke decision value untuk kita menghasilkan keputusan yang berkualiti. Dan kurikulum evaluator ni ada bukti yang kukuh yang boleh didokumentasikan sehingga mereka dapat memutuskan sama ada pengubahan atau pembaharuan itu diperlukan ataupun tidak. Secara keseluruhannya, penilaian kurikulum ni dia berterusan dan proses untuk menilai kurikulum ni sentiasa berlaku. Sebab saya ada quote daripada buku yang kami baca tu yang bermakna evolution is never complete dan evolution is challenging work. Maknanya setiap apa pun yang berlaku dalam bilik darjah, dalam kurikulum, dia sebenarnya takkan berhenti. Dan macam dalam kelas pun, guru-guru pun akan dinilai mengenai learning experience mereka. Dan itu saja yang saya dapat simpulkan melalui evaluation dan saya rangkumkan balik semula lah. Dalam component of design ada 4. M, objective goals yang pertama, yang kedua content, yang ketiga adalah learning experiences dan yang keempat evaluation. Seterusnya kita akan pergi ke sub-topik yang seterusnya yang akan dibentangkan oleh Maisarah dan juga Syahwanda. Saya Maisarah binti Albari. Saya akan sambung untuk curriculum design consideration, pertimbangan reka bentuk curriculum. Jadi untuk pertimbangan reka bentuk curriculum ni terdapat 6 poin. Saya telah klik 1 minit iaitu SysCap, memudahkan anda semua ingat 6 poin ni iaitu scope, integration, sequence, continuity, articulation and balance. Okay. Jadi untuk setiap poin ni, untuk ke-6 poin ni, dia telah dibagikan kepada 3 design curriculum, which is horizontal, vertical and horizontal. Saya pergi kepada horizontal dulu. Okay, untuk horizontal, ingat lagi tak horizontal ni apa? Iman, ingat lagi tak horizontal ni apa? Ingat Maisarah. Okay. Oh, ingat je, tak nak terangkan apa horizontal. Okay, tak apa. Okay, untuk horizontal ni, maksudnya elemen kurikulum tu dia disusun secara sebelah menyebelah.
Okay, dan dia adalah gabungan daripada beberapa subjek untuk form satu subjek yang beza, subjek yang lain. Contohnya macam fizik, bio, kimia. Okay, dia form another subject which is general science. Okay, so untuk horizontal, yang pertama adalah scope. Okay, scope consider curriculum's breadth and depth. Maksudnya mempertimbangkan luasan dan juga dia punya kedalaman konten. Okay, contohnya macam tadi, contohnya macam science farm tadi. Okay, dia adalah gabungan daripada 3 subjek yang berbeza. Okay, jadi curriculum developers mereka perlu menilai mana isi kandungan yang boleh dimasukkan, mana isi kandungan yang perlu diberi penekanan dan mana yang boleh ditinggalkan. Okay, and then consider learning cognitive. Maksudnya dari segi thinking skills, effective, jadi keberkesanan, psychomotor domains, dan juga boleh masukkan moral and spiritual domain. Dan kita pergi kepada integration. Okay, integration means that linking all types of knowledge and experience contained within the curriculum. And then it's a way of thinking about school's purpose, curriculum sources and nature and uses of knowledge. Okay, contoh dia, untuk a way of thinking of school purpose. Kita tahu setiap sekolah sebelum ni, doktor pernah terangkan sekolah dia ada purpose yang berbeza. Contoh dia macam sekolah sains, mereka menekankan subjek sains. Okay, berbeza dengan sekolah harian biasa dan sekolah aliran agama contohnya. Jadi curriculum mereka berbeza mengikut purpose sekolah tersebut. And then kita pergi pada yang kedua, vertical. Yang vertical ni maksudnya susunan elemen kurikulum tu disusun secara menegak dari atas ke bawah. Okay, jadi dekat sini poin yang ketiga untuk consideration iaitu sequence. Okay, sequence means that foster cumulative and continuous learning. Maksudnya dia terapkan ataupun diterapkan pembelajaran yang terkumpul secara kumulatif terusan. Okay, and the curriculum is sequenced according to trajectory cognitive development. Okay, and dia ada principle which is simple to complex learning. Maksudnya daripada mudah kepada pembelajaran yang lebih sukar, yang lebih kompleks. And then prerequisite learning, maksudnya pembelajaran yang berprasyarat. Contoh dia macam you nak ambil subjek ni, you kena pass subjek yang sebelumnya. Okay, and then whole to part learning, maksudnya pembelajaran tu dia start daripada beri overview dulu tentang subjek, tentang topik tersebut, and then baru dia pergi depth into each part. And then number 4, chronological learning. Okay, chronological learning ni maksudnya kita follow dia punya time order. Contoh macam setiap proses tu dia ada dia punya urutan, and then sesuatu kejadian yang jadi tu pun dia ada dia punya urutan kejadian dia. Okay, and then number 4, creativity. The same kind of skill will be brought into continual integration. Okay, itu maksudnya kesinambungan. And ideal educator belief the time. Maksudnya pembelajaran tu dia serulang the most evident because can refer notion is spiral curriculum. So spiral curriculum ni kita dah pernah nampak dah model dia macam mana. Okay, so kat sini ini adalah model spiral curriculum. Kalau kita boleh tengok dekat sini, model ni okay, dia berpusing. Okay, so it start with new content and then revision and mastery. Okay, maksudnya pembelajaran tu dia sentiasa berulang. Contoh dia macam kita belajar maths, daripada darjah 1 kita belajar nombor 1 ke 100, and then naik darjah 2 kita belajar 1 ke 1000. Okay, benda tu berulang-ulang dan dia semakin luas dan dia semakin kompleks lah, semakin difficult. Okay, and then saya serahkan
Poin yang seterusnya kepada Syawanda. Okey. Terima kasih kepada Maisara. Sekarang kita akan pergi kepada design consideration ataupun reka bentuk pertimbangan yang seterusnya, iaitu adalah articulation dan balance. Baik, sebelum saya masuk kepada reka bentuk pertimbangan yang seterusnya, saya nak tanya kepada rakan-rakan saya, adakah anda telah mengetahui vertikal dan apa itu horizontal? Perlu jawab ya atau tidak sahaja. Dah. Ya. Baik, terima kasih. Kenapa Ya. saya menanyakan soalan ini adalah kerana sebelum kita mengajar orang, kita kena memahami dahulu. Baik, selain daripada itu, mengapa saya menanyakan tentang vertical dan horizontal ini adalah kerana dua elemen ini adalah penting dalam reka bentuk pertimbangan yang seterusnya, iaitu adalah articulation. Baik, kita pergi kepada articulation. Apa itu articulation? Articulation adalah cara ataupun proses menyebut bunyi atau kata dengan jelas, atau dalam bahasa mudah adalah kepetahan ataupun fasih. Baik, apa kena mengena petah dan fasih ini? Untuk menjadi seorang guru yang bijak ataupun cemerlang, seorang guru itu haruslah mampu menterjemahkan kurikulum ke dalam hubungan vertikal dan horizontal yang saling berkait di antara aspek-aspek di dalam kurikulum, di mana guru itu mampu mengaitkan antara vertikal dan horizontal kepada kurikulum yang telah diwujudkan. Baik, artikulasi dibahagikan kepada dua, iaitu adalah artikulasi vertikal dan artikulasi horizontal. Artikulasi vertikal ataupun artikulasi menegak. Apa itu artikulasi menegak? Artikulasi menegak adalah urutan kandungan dari satu tahap ke satu tahap yang lain, di mana ia merupakan proses pembelajaran terdahulu yang dipelajari akan menjadi konsep utama dalam pengajaran yang sedang dilaksanakan, di mana maksud ini merupakan pembelajaran yang sebelumnya akan menjadi konsep utama yang perlu dipegang oleh pelajar untuk pergi kepada tahap yang seterusnya ataupun silibus yang seterusnya yang akan menjadi silibus yang lebih susah. Sebagai contoh yang saya boleh ambil adalah matematik, di mana kalau dalam tahap pertama seorang pelajar mampu untuk melakukan penambahan, penolakan, pendarapan serta pembahagian, di mana konsep ini harus dipegang oleh pelajar tersebut untuk bawa kepada silibus yang seterusnya, di mana silibus seterusnya kita ambil sebagai contoh adalah fraction ataupun pecahan. Dalam bab pecahan ini, seorang pelajar harus tahu bagaimana untuk melakukan penambahan, penolakan, pendarapan silang serta pembahagian dari segi pecahan. Okey, so di sini kita boleh simpulkan bahawa artikulasi menegak merupakan konsep utama yang harus dipegang oleh pelajar untuk dibawa kepada tahap yang seterusnya. Baik, seterusnya kita pergi kepada artikulasi mendatar. Apa itu artikulasi mendatar? Artikulasi mendatar ialah perkaitan antara subjek yang berbeza, di mana ia merupakan perkaitan topik atau silibus yang berhubung kait dan juga dikenali sebagai kolerasi. Okey, kolerasi perlu diingatkan lagi, kolerasi juga mampu menjadi salah satu perkataan baharu untuk perkataan yang lebih kurang sama dalam artikulasi mendatar, di mana kolerasi bermaksud hubung kait antara sesuatu subjek tersebutlah. Okey, sebagai contoh saya boleh ambil di sini adalah matematik tingkatan 1 dan sains tingkatan 1. Sebagai contoh, dalam matematik tingkatan 1 itu kita akan belajar decimal number ataupun nombor perpuluhan, di mana kita akan belajar bagaimana kalau nombor perpuluhan itu didarabkan dengan 1000 serta dibahagikan dengan 1000. So pelajar harus tahu berapa pergerakan titik perpuluhan ke kanan berapa kali serta titik perpuluhan ke kiri seberapa kali. So konsep ini boleh berhubung kait dengan sains tingkatan 1, di mana terdapat dalam bahagian sains tingkatan 1 tersebut ada pertukaran unit GSIM dan panjang. Sebagai contoh, dalam GSIM itu dari sentimeter ke meter harus darab dengan 1000. Kalau meter ke sentimeter perlu dibahagi dengan 1000. So pelajar harus tahu juga macam mana menggerakkan titik perpuluhan tersebut ke kanan berapa kali dan ke kiri berapa kali. Baik, itu sahaja daripada artikulasi mendatar. Seterusnya kita akan pergi kepada balance. Baik, balance, keseimbangan. Bila kita dengar keseimbangan sahaja, kita akan tahu apa itu maksud keseimbangan, di mana maksud keseimbangan itu adalah sama berat ataupun tidak berat sebelah. Sebagai guru yang cemerlang, seorang guru itu haruslah berusaha untuk memberikan penekanan yang sesuai untuk setiap aspek reka bentuk, di mana kurikulum haruslah seimbang dari segi matlamat peribadi, sosial dan intelektual pelajar.
Okey, sebagai contoh yang diberikan oleh Tokoh Olivia adalah berpusatkan pelajar serta berpusatkan subjek. Kalau berpusatkan pelajar, seorang pelajar itu mempunyai kemahiran diri sendiri dan ia telah memenuhi matlamat peribadi serta sosial seorang pelajar itu, manakala berpusatkan subjek ialah mengenai sesuatu penekanan terhadap subjek tersebut dan memberi keseimbangan dari segi intelektual pelajar. Baik, itu sahaja. Itu sahaja daripada reka bentuk pertimbangan. Seterusnya saya akan memberikan kepada Iman untuk membuatkan kesimpulan kumpulan kami. Terima kasih. Terima kasih Wanda. Okey, sebagai kesimpulan untuk tajuk ini iaitu curriculum design, kami telah terangkan ketiga-tiga aspek utama, iaitu subtopik utama, iaitu definisi curriculum design itu sendiri, yang mana ada dua tokoh, Hilda Tabah dan juga Johnson. Yang kedua, component of design. Component of design ni terbahagi kepada 4, iaitu objektif, content, learning experience dan juga evaluation. Dan satu lagi kami telah terangkan curriculum design consideration yang terbagi pada 3, horizontal, vertical dan juga vertical dan horizontal, yang mana menomik dia adalah SISCAP, iaitu scope, integration, sequence, continuity, articulation dan juga balance. So sekian daripada kami. Satu kumpulan. Terima kasih. Assalamualaikum.